Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita ucapkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan pertemuan kita pada malam ini di dalam ilmu, qudrah dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Kali terakhir bulan 4 sebelum Ramadan al-Mubarak. Malam ni kita sambung, masih lagi belum selesai Suratul Buruj, dan kita sambung bermula ayat 17 sehinggalah ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Sadaqallahul azim. Mafhum daripada keempat ayat ini, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal kebinasaan yang telah menimpa kaum-kaum yang menentang rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka,
yaitulah kaum Fir'aun dan Thamud. Kaummu wahai Muhammad bukan sahaja menolak ajaranmu, bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran. Sedangkan Allah daripada belakang mereka melingkungi mereka dengan kekuasaan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sambung 4 ayat lagi pada malam ini, di dalam menceritakan sedikit tentang golongan kaum puak-puak manusia yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana penentangan mereka terhadap rasul-rasul yang dikirim Allah. Itulah yang dibahas oleh para ulama. Itulah sebahagian daripada tanda-tanda bila mana Allah Ta'ala sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam suratul Anbiya, ujung-ujung nak habis suratul Anbiya, Allah Ta'ala sebut, tiadalah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Maka termasuk makna rahmat itu adalah Allah, kata para ulama, menangguhkan dahulu hukuman, tidak menghancur leburkan di kalangan umat Muhammad yang melakukan dosa dan maksiat. Allah bagi tangguh, itu dia rahmat. Umat zaman dulu lingkup. Sekejap lagi kita tengok beberapa ayat yang saya nak kait. Kita ni Allah bagi tangguh, buat dosa, buat maksiat. Kaum dulu Allah pelingkup on the spot. Kita Allah bagi tangguh. Nama dia taubat. Allah dalam hadis kudusi, Allah kata, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataini, kalaulah engkau datang jumpa aku, biqurabil ardi khataya. Allahu akbar. Allah, hadis sahih Muslim. Allah kata, hei anak Adam, lau ataini, kalau engkau datang jumpa aku nanti pada hari kiamat atau di dunia ni, biqurabil ardi khataya, engkau punya dosa, kata Allah, biqurabil ardi, sepenuh bumi. Besar mana bumi? Besar bumi dosa engkau. Biqurabil maghfirah, lau ataitani, aku pula datang kepada engkau, biqurabil maghfirah, sebesar mana bumi, sebesar itulah ampunan aku. Allah, syarat jangan syirik. La tusyriku bi syai'a, kata Allah dalam hadis. Syarat, kamu jangan syirik dengan aku. Jangan sembah batu, jangan sembah patung,
Jangan sembah nafsu manusia. Quran kata haram, nafsu manusia putar bagi halal. Kita pun hangguk, kita pun taat, tu sembah manusia, nama dia syirik. Wal'ayazabillah. Tu yang Allah sebut dalam Ali Imran. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Ayat 64 Ali Imran. Jangan sebahagian kamu melantik sebahagian yang lain sebagai arbab. Jamak daripada Rabb. Rabb mufrad, Tuhan yang satu. Rabbil alamin. Jamak dia arbab, Tuhan-Tuhan. Allah sebut ayat 64 Ali Imran. Allah kata jangan sebahagian kamu pergi lantik sebahagian kamu jadi arbab, jadi Tuhan-Tuhan baru. Berkata Adi bin Hatim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Adi bin Hatim masih seorang Kristian. Adi bin Hatim masih Kristian pada waktu itu. Dia tanya Nabi, apa maksud sembah manusia? Maka Nabi jawab, apabila Allah mengharamkan sesuatu di dalam Injil, maka kamu, rahib-rahib kamu berusaha untuk menukarnya. Kalau Injil kata haram, rahib kamu kata halal, kamu pun hangguk. Itulah maksudku, kata Nabi. Kamu telah melantik rahibmu menjadi Tuhan yang baru. Samalah. Quran kata haram, ada puak manusia mana kata boleh, tak apa. Kita pun hangguk, pergi kita. Tak boleh. Itu hak Allah. Inil hukmu illa lillah. Sebab itu kita marah, kita tegur isu arak timah. Walaupun ada sebahagian manusia merasa kurang sensitif, bahkan ada sebahagian manusia yang mengutuk golongan macam kita, mengatakan otak kita sontot, mengatakan ada benda besar lagi kita nak bahas. Ini jenama whisky timah, ini small matter, piece of cake, kata orang putih. Tuan-tuan mufti negeri Pulau Pinang sendiri menegur. Datuk Mufti negeri Pulau Pinang minta supaya syarikat whisky tu tukar jenama tu dan buang gambar kupiah berjanggut tu. Alhamdulillah, desakan kita mereka layan dan syarikat kata beri kami masa seminggu, 2 minggu untuk kami ubah. Sila. Islam tak pernah larang non-Muslim nak minum arak. Itu hak kamu. Minumlah. Arwah Tok Guni Aziz ambil Kelantan tahun 90, terus buat undang-undang kawal penjualan arak. Larang tak boleh. Itu undang-undang Islam. Mereka boleh minum, tapi tugas pemerintah mesti kawal. Kita rasa sensitif. Sebab apa? Sebab kita ada iman. Orang kata halal arak, kita pun angguk. Tak boleh. Tetap haram bagi umat Islam. Syarat kata Allah dalam hadis kudusi, la tusyriku bi syai'a. Kamu jangan syirik dengan aku. Kamu datang jumpa aku bi qurabil ardi khataya, dengan dosa sepenuh bumi itulah maghfirah, keampunan aku. Allahu akbar. Ni kita. Tu yang ulama maksudkan antara makna rahmat, antara makna Nabiur Rahmah, Nabi Muhammad tu rahmat sekalian alam. Antara maknanya itulah umat zaman dulu hancur on the spot. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita kupas ayat, tuan-tuan akan jumpa banyak tentang ayat-ayat macam ni. Hal ataka, suatu perkhabaran daripada Allah kepada Nabi. Seolah-olah Allah cakap dengan Nabi. Allah kata ke Nabi, hey Muhammad, mari dah ke berita, dengar dah ke berita tu.
hal ataka hadis, sampai dah ke berita. Kita jumpa dalam Quran, hal ataka hadithul ghasyiyah. Kita jumpa dalam Quran, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Dalam surah Az-Zariyat, sudah sampaikah kepadamu wahai Muhammad tentang berita dhaifi Ibrahim, tetamu Nabi Ibrahim. Panjanglah cerita dia dalam surah Az-Zariyat. Hal ata 'alal insan, untuk kita pula, sudahkah sampai pada manusia? Banyaklah ayat tentang hal ata. Baik, dalam ni Allah tanya Nabi, hal ataka hadith, sudah sampaikah berita padamu wahai Muhammad tentang tentera-tentera? Hal ataka hadithul junud, tentera-tentera penentang, yakni makhluk-makhluk yang menentang Allah dan Rasul. Sampai dah ke belum? Allah tanya Nabi. Tanya tu tanya manja lah. Tanya tu tanya Allah nak beritahu. Lalu Allah kata, Fir'aun wa Thamud. Tuan-tuan muslimin muslimat, hadamlah Al-Quran, tadaburlah Al-Quran. Kita tidak akan pernah bosan dan muak membaca Al-Quran. Tak pernah. Kalaulah ada manusia yang kata dia bosan, muak, bukan bosan, dia muak, boring baca Quran, suruhlah dia periksa hati dia. Atau suruh dia berhenti rokok dulu. Saya ingat dia rokok kuat. Kan? Sebab itu dia dengan Quran dia tak berapa sangat. Cek tengok kau ada something wrong lah tu. Tak pernah. Bagi saya, kita tak pernah jumpa lah. Walau kita nak kata apa, tidaklah sejahat, walaupun mungkin tak sekuat mana iman dia, takkan kita jumpalah manusia kata dia bosan baca Quran. Tak ada. Tak ada. Tak ada pernah bosan. Sebab mukjizat. Mukjizat. Yang ada mungkin kita dengar, Allah hari ni tak baca Quran lagi. Mungkin. Itu sifat yang bagus. Dia tersentak sebab 24 jam dah nak tidur dah belah malam, rupanya Quran tak buka lagi. Itu masalah lah. WhatsApp group ni hancai dah, lunyai dah dia baca. Kan, tambah dia fokuskan PRN Melaka kan. Lagi kuat dia baca. Quran tak buka, leceh lah. Dia pun tersentak. Bagus lagu tu. Itu bagus. Dia sedar cepat. Weh, Quran tak baca ni. Gila aku ni. 24 jam dah nak tidur dah. Daripada subuh aku buat apa ni? Sibuk sangat ke aku? Dia question diri dia. Itu bagus. Daripada buat bodoh langsung tak rasa apa, berat. Ceritanya, kita tidak pernah bosan baca Quran. Bacalah surah mana pun. Allah dah ulang begitulah. Fir'aun, Thamud, Ad, Lut. Allah dah ulang tu. Mana ada cerita baru? Wa tammat kalimati rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati. Suratul An'am ayat 100 lebih. Kata Allah, wa tammat, telah pun tamat, kalimatu rabbika, kalimat Tuhanmu, tamat dah, selesai dah. Tamat macam mana? Dengan dua keadaan. Sidqan, tamat dengan benar. Wa adla, penuh keadilan. La mubaddila li kalimatih, tidak akan ada perubahan pada kalimat dan perintahnya. Tamat dah. Habis dah wahyu. Mana ada cerita baru? Cerita lama tu. Tu yang pernah mak kepada Usamah bin Zaid.
radhiyallahu anhuma, anak Zaid bin Harithah, syuhada peperangan Mu'tah. Anak dia nama Usamah. Usamah hasil perkahwinan Zaid dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ialah mak angkat Nabi, yang bela Nabi ketika Aminah wafat. Allah. Ketika Siti Aminah, ibu yang mulia ini wafat, siapa yang jaga Nabi? Ummu Aiman. Ummu Aiman akhirnya berkahwin dengan Zaid bin Harithah dan lahirlah Usamah bin Zaid. Teringat ucapan Ummu Aiman ketika dia menangis hampir setahun setelah kewafatan Rasulullah. Teringat kisah bila dia menangis teruk. Nabi dah wafat lama, dekat setahun dia tak berhenti menangis, menyebabkan Abu Bakrin pergi tegur dia. Mak, duk panggil mak tu hormat. Mak, Nabi kalau nampak Ummu Aiman datang, Nabi buka jubah Nabi. Nabi bentang. Nabi kata, mak, ibu duduk. Ijlis, duduk sini. Punya sayang dekat Ummu Aiman. Ummu Aiman dah tua dah waktu. Bila Nabi wafat, Ummu Aiman menangis dekat setahun baru nak berhenti. Lalu Abu Bakrin tegur dia, mak, wahai ibu, kenapa menangis ni? Kan semua orang akan mati. Kami pun sedih, mak. Kami sahabat rapat, aku ayah mertua dia. Kami lagi sedih, mak. Berhentilah menangis, life must goes on. Lebih kurang begitulah Abu Bakrin menasihati Ummu Aiman. Nangis tak berhenti. Lalu Ummu Aiman menjawab, wahai khalifah yang mulia, aku bukan menangis teruk pasal tu. Sebab aku tahu semua orang akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mesti mati, tuan-tuan. Kita mesti prepare nak mati. Kita mesti bersedia by all means. Kita jangan lalai. Mesti kita get ready nak mati. Dosa kita istighfar. Dosa besar kita minta ampun. Harta kita infak. Ilmu kita curah. Buat baik, jangan berhenti. Sebab mati semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Kita tak boleh elak. Itu ketentuan Allah. Ummu Aiman kata, aku bukan pasal tu, aku tahu semua orang akan mati. Tetapi menangisku berpanjangan kerana aku sedih. Sudah tidak ada lagi wahyu yang akan turun. Itu dia Ummu Aiman. Tak ada dah Quran. Tak ada dah Jibril nak datang, nak jumpa Nabi, Nabi berpeluh-peluh. Tak ada dah. Kata Ummu Aiman, wahyu sudah terhenti. Itu yang aku menangis sedih kerana tiada lagi wahyu akan turun. Haibatnya iman Ummu Aiman. Subhanallah. So, cerita lama. Tuan-tuan baca Al-Baqarah, tuan-tuan baca Taha, tuan-tuan baca Al-A'raf, sampai juzul Amma, surah An-Nazi'at, wan-Nazi'ati gharqa. Kan kita dah lepas surah An-Nazi'at. Dalam tu ada cerita tentang Fir'aun. إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. Sampai juzuk 30 pun Allah cerita Fir'aun. Cerita yang sama. Apa kebinasaan dia? Saya tak sebut, semua orang tahu. Tengok laut, ingat Fir'aun. Buka Al-A'raf, serupa ya. Buka Taha, sama je. Tak ada cerita Fir'aun mati jatuh pokok kelapa. Mana ada? Cari-cari panjat pokok kelapa, tergelincir. Pokok kelapa pula tinggi 2 tingkat flat, kata mati Fir'aun. Mana ada? Cerita apa? Tenggelam dalam laut, serupa tu.
Buka Al-A'raf cerita laut, Asy-Syu'ara tenggelam laut, Taha tenggelam laut, Al-Baqarah tenggelam laut. Semua orang tahu. Hancur tengah laut. Kajian-kajian moden pula bertemu dengan kebenaran Al-Quran. Tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan boleh tengok mereka jumpa di dasar Laut Merah kereta kuda lama. Kereta kuda lama. Mereka yakin ni zaman Fir'aun. Mereka tahu ini Laut Merah. Buka YouTube tengok. Jangan nak menengok Piramli aja. Sekali-sekala tak apalah berhibur. Tak ada salahnya berhibur. Sehingga ulama bahas ketika Hanzalah datang jumpa Rasulullah. Hanzalah jumpa Nabi. Buka Bahrul Mazi jilid 17. Hanzalah, sahabat Hanzalah jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku telah jadi munafik. Sudah, Nabi kata. Wah, ni Nabi kata, hang buat apa ni? Sambil dia menyesal. Ya Rasulullah, aku dah jadi munafik. Nabi kata, hang buat apa? Hang cerita kat aku. Hanzalah kata, ya Rasulullah, bila aku duduk dalam majlis bersama denganmu, mengalir air mataku, timbul kegerunan dalam diriku bila engkau bercerita tentang neraka, tentang azab. Takut aku ya Rasulullah. Tetapi bila aku pulang ke rumah, aku bergurau dengan anak isteriku, aku lupa apa yang kamu sampaikan ya Rasulullah. Aku sudah jadi munafik ya Rasulullah. Nabi senyum kat dia. Rupanya dia risau yang tu. Dia risau yang itu. Macam kita duduk dalam majlis kan, alhamdulillah dengar Quran, sagi keluar cekak pinggang balik rokok, dia lupa. Kan tengoklah kambing nangis apa ke depan, dia mula sagi jumpa kawan pula, dia empuk meja, dia kata pagi esok Liverpool West Ham. Hak peminat Liverpool pula. Dia sembang Manchester kalah 2-0 malam tadi dengan City, bangang betul Ronaldo. Dia mula lupa kuliah tadi tu. Hak ustaz abang lupa. Dia balik rokok sempoi kaki atas meja, dah boleh cross semua dengan daerah, dengan negeri, dengan kedai kopi, habis dia cross. Nabi kata apa ke Hanzalah? Wahai Hanzalah, kalau engkau 24 jam boleh berterusan dengan sikap itu, 24 jam duk takut duk teringat, takut Nabi kata Hanzalah, nanti malaikat mai jumpa hang, malaikat shake hand. Hadis sahih, malaikat jabat tangan. Nabi nak abah, tak boleh, payah. Maka ulama ambil hadis ni, lalu ulama bahas, inilah keharusan berhibur. Sekali-sekala jiwa kita dia nak, sekali-sekala kita sembang, jumpa kawan-kawan lama, reunion sekolah, Uha 40 tahun last jumpa umur form 5 17, 40 tahun dah 57, jumpa balik setelah 40 tahun, badan sorang-sorang, ton drum pun lari. Ton drum pun lari tengok badan. Memang tak sembang dah SPM ke apa, tak ada. Sembang apa? Lah makan ubat apa? Sembang tu. Tanya ubat. Kan? Mula tanya lu, nampak pelik hang kencing mana hang kencing masam. Tanya tu, berapa gula? Sembang tanya berapa gula? Sagi kutu tuang teh tarik. Oi, tak boleh gula aku 16. Tuang makan apa? Ya bodoh dia. Ya bodoh lu, ya mineral tu. Tu sembang ubat, nambah ubat more dan kepala. Dah 57. Lepas tu kan celah-celah tu sembang sah. Zaman asrama lu duduk sekodeng lu. Oh, ingatlah yang sekodeng lu. 3 anak. Oh ya ke? Laki dia engineer besar.
Rugi hantar ambil angkira sekodeng, kukah gelap. Hampalah bukan aku. Di zaman sekolah. Sesekali gitu. Masuk waktu solat, kita solat. Mai kuliah, kita kuliah. Ulama kata, hampa jangan lalai yang tu sudah. Hampa jangan tinggal solat. Hampa jangan tak puasa. Hampa jangan tak sedekah. Setakat benda macam tu Islam haruskan. Sehingga ulama bahas hadis tu sampai kepada tahap keharusan mendengar muzik. Sampai Qaradawi letak hukum harus mendengar muzik. Sebab jiwa manusia dia nak sekali-sekala tu, that's the way. Dia nak dia nak juga. Yang mana geng-geng veteran 60, 70 tu, dia lagu Piring Hitam lama lah. Nostalgia dia tu. Zaman dia bercintui dengan maknya, paknya tu. Ulama letak sampai Qaradawi kata adalah harus kamu mendengar muzik. Sampai hari ni ulama bahas bab muzik. Ada kata haram, ada kata harus. Dan ada kata tidak ada suatu hadis pun yang sahih yang mengharamkan muzik. Tidak ada, kata ulama. Ia lebih kepada menjaga akhlak. Itu saja. Dan kalau kamu dengar muzik, kata Qaradawi, tetapi tidak melalaikan kamu dari solat, maka hukum dia harus. Sampai tahap tu. So bila Nabi kata, kalau hang boleh 24 jam, malaikat shake hand dengan hang. Makna kata ulama, memang jiwa kita begitu. Hanzalah duk rasa dia macam buat dosa besar. Dah bila Nabi senyum gitu, Nabi kata, kalau hang boleh buat malaikat turun salam dengan kamu, maka itulah kata ulama keharusan sekali-sekala jiwa kita. Dia mahu juga gelak-gelak, seronok-seronok, cuma jangan melampaui batas. Sekali-sekala bawa anak cucu berjalan kan. Ni dah boleh rentah negeri apa. Jangan duk balik pulau ya. Keluar balik pulau, pergi balik sana. Lepas tu pergi Kuala Ketin, naik baling ada satu kampung. Kampung Balik Angin dia panggil. Ada satu lorong, kampung Balik Angin. Sampai tentu balik angin, balik pulau. Pilah berjalan, sekali-sekala hibur-hibur, seronok-seronok dengan anak cucu dan sebagainya. Ini Islam benarkan. Syarat hang tutup aurat dia elok. Syarat masuk waktu semayang, hang semayang. Dah. Ngan nak terperuk 24 jam dengan biji tasbih aja. Ini Islam, agama pertengahan. Agama yang al-wusta, agama yang cukup mudah, yang tidak membebankan kita. So, kita baca dalam Quran cerita tu. Fir'aun cerita yang sama. Apa dia? Tenggelam dalam laut. Benda sama. Itu yang saya kata tadi. Mereka jumpa dah kereta kuda di dasar laut. Mereka jumpa dah topi Trojan. Tengok YouTube. Topi Trojan. Mereka kata ni topi yang diguna zaman Fir'aun. Sebab mereka jumpa di Laut Merah. Mereka sedang mencari sekarang satu benda yang Fir'aun guna, iaitu lighter dia seokok apa. Yang tu tak jumpa lagi. Lighter jenama apa dia pakai, sampai lah tak jumpa lagi. Yang tu tak ada dalam YouTube, aku tambah. Muslimin dan muslimat sekalian, cerita sama. Habis tu, apa kita nak ambil ni? Sembang cara mati sama. Wa aghraqna, kami tenggelamkan dia, kami belah laut, kami tahan laut, kataudil azim, jadilah laut kiri kanan seperti gunung yang tinggi. Quran cerita, Allah beritahu. Sama Firaun lari sampai tengah laut bertemu, mati. Sama Tapi apa yang Allah nak sampai pada kita? Allah mau ajar kita bahawa sifat perangai orang-orang seperti Fir'aun sampai kiamat. Apa dia? Egoistik, kesombongan. Apa dia?
kesombongan seorang pemimpin, kesombongan orang yang diberi kuasa, walaupun mungkin kuasanya kecil pada keluarga sahaja. Dia bukan memerintah sebuah negara atau negeri atau negara, tapi dia hanya memerintah isteri dan anak-anaknya. Apabila ada padanya sifat Fir'aun, apa dia? Ego, belagak, rasa hebat, maka hancurlah rumah tangga itu. Percaya? Seorang suami, seorang ayah, apabila tidak memperdulikan sama ada nasihat atau teguran atau mengajak anak-anak tu mengajak berbincang, di mana ayah merasakan dialah 100% perfect, habis. Hancurlah rumah tangga. Kalau negeri, hancurlah. Itulah Fir'aun. Itulah watak dia. Berjalan sampai kiamat. Hancurlah negara sekiranya pemimpin negara berwatak seperti Fir'aun. Hancur. Dan apa dia sifat Fir'aun? Tengok dalam surah Taha. Wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Ada satu ayat. Ayat apa tu? 60 lebih, 70 lebih. Kata Allah, wa adalla fir'aunu qaumahu. Dan sesungguhnya Fir'aun terhadap kaumnya, adalla, dia telah menyesatkan kaum. Wa ma hada, dia tidak memberi petunjuk kepada kaum. Nih, pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pemimpin rumah tangga, dia kena kod ayat ini dalam benak dia. Satu ayat dalam surah Taha. Kata Allah, antara sifat Fir'aun yang paling utama ialah wa adalla fir'aunu qaumahu. Terhadap kaumnya, dia tak pernah bimbing rakyat dia. Dia tak pernah bawa rakyat dia untuk menuju hidayah petunjuk. Walaupun pembangunan pesat di negara Mesir, walaupun mengalir min tahti, di bawahku, kata Fir'aun, Misra hadza, ini Mesir aku punya, dan sungai Nil mengalir di bawah istanaku. Sungai Nil tu dia boleh tarik masuk istana dia. Hebat tak pembangunan dia? Hebat tak teknokrat dia? Hebat tak arkitek engineer dia? Hebat tak pembinaan piramid? Subhanallah. Muslimin muslimat. Tapi apa yang dia buat? Dia menyesatkan orang. Jaga pemimpin, tak kira apa level. Kalau kamu tidak membentuk anak bawahmu, anak didikmu, anak yang diamanahkan padamu. Kalau pemimpin negara rakyat, kamu tidak didik rakyat dengan Islam, kamu tidak ingatkan rakyat tentang sujud kepada Allah, kamu tidak ingatkan rakyat supaya dekat dengan Quran, Allah dan Rasul, siap. Sifat itu ada. Wal'iyadzubillah. Kalau pemimpin dalam sebuah rumah tangga, kamu tidak pernah wa'mur ahlaka bis-salah, kamu, kata Allah, hendaklah perintahkan ahli keluargamu untuk bersolat. Kamu biar buat bodoh aja. Berapa ramai ibu ayah yang tak peduli solat anak. Kamu nak jadi Fir'aun. Kamu nak sesatkan keluarga kamu. Allah suruh perintah keluargamu bersolat. Pastikan mereka solat. Duduklah asrama Kutub Utara sekalipun. Sekarang teknologi ada, handphone ada. Pastikan mereka bangun bersolat. Jangan buat bodoh. Jangan kata lantaklah dia dah duduk asrama, pandai dia. Tak boleh. Walau umur dia 16, 17 dan sebagainya. Kita nak sebut sifat Fir'aun adalah sifat suka sesatkan orang. Tak ada dalam diri dia keinginan untuk mendapat hidayah petunjuk. Ini yang Allah nak ajar, supaya orang beriman melihat dengan pandangan mata hati. Jangan membaca sahaja. Sebab itu penting tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran. Allah sebut satu ayat dalam surah Muhammad. Allah tanya, apakah kamu tidak boleh tadabbur Al-Quran? Jangan baca aja. Tengok, oh ada mesej daripada Allah. Apa dia? Keegoan seorang manusia.
kesombongan dia, belagak dia, rasa dia hebat sebab dia pemimpin. Hai, pemimpin tuan-tuan, di bawah kaki segala-galanya, kementeriannya, askarnya, polisnya, petik saja, selesai kes. Jaga. Fir'aun pun begitu. Angkuh dalam surah Az-Zukhruf, dia kata Mesirnya, mulki Misra, kerajaan Mesir ni aku punya, aku punya. Dia kata Mesir ni dia punya. Bayang tengok. Punya, dia rasa hebat. Azan ke? Carry on. Okey, lupa lama tak main. Carry on. Baik, nak sebut sifat itu Allah aja. Itu yang pertama, itu yang pertama. Fir'aun. Bila Allah kata Fir'aun. So kita tak payah hurai panjang. Tahu dah air laut, tahu dah mati, tahu dah tenggelam and then terdampar di laut. Itu yang Allah kata nunajjika bi badanika litakuna min khalfati ayah. Dalam surah Yunus Allah kata kami selamatkan tubuhmu untuk kami jadikan tanda-tanda orang di belakang hari. Allah campak jasad Fir'aun ke tepi laut dalam surah Yunus. Lalu Allah kata tujuan supaya orang-orang kemudian hari ambil pengajaran. Itu yang akhirnya Dr. Maurice Baukil mengadakan pembedahan terhadap jasad Fir'aun setelah diminta oleh negara Mesir. Lalu Perancis mengizinkan untuk dibawa jasad Fir'aun dibawa ke Mesir. Maaf, jasad Fir'aun dibawa ke Perancis. Ini kisah benar. Tahun 1800 lebih. Bagaimana jasad Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah dibawa dengan penuh penghormatan, disambut di lapangan terbang di Paris dengan sambutan diraja. Punya hebat. Punya hebat sambut si hantu raya tu. Lepas tu menjadi tugas Dr. Maurice Baukil. Entah baca statement dia. Saya ada buku dia. Entah baca apa dia tulis. Kau tak ada buku, buka YouTube, tengok dalam Google apa kata Dr. Maurice. Aku mendapati garam di tubuh Fir'aun. Garam air laut. Daripada ujung rambut dia sampai ujung kaki dia, garam air laut. Dia termenung sekejap. Itu yang akhirnya dia bertemu dengan seorang Islam di sebuah surau kecil. Setengah masjid lah, macam masjid. Tak adalah besar macam kita di Malaysia. Besar surau lah tapi masjid. Tahun 1800 kan, besar mana. Itu yang dia jumpa, dia cerita. Sahabat Islam ni digelak, kata, hang tunggu sah. Ada qalil, hang tunggu sah. Dia pun ambil Quran, terjemah. Dia buka surah Yunus. Dia kata, hang baca. Apa Quran sebut? Hari ini, falyauma nunajjika bibadanika. Hari ini kata Allah, kami selamatkan tubuh engkau litakuna min khalfati ayah, supaya orang kemudian hari tahu tanda kebesaranku. Ni Allah cerita masuk Islam Dr. Maurice Baukil. Allahu Akbar. Ni tahu kita cerita tu semua, tapi apa yang kita nak ambil ialah di sebaliknya sikap itu berjalan. Maka jangan kita jadi ketua pemimpin macam Fir'aun. Tak reti nak didik bawahan orang bawah. Tak retilah kok jadi bos di pejabat. Nak panggil ustaz ke buat kuliah Zuhur ke apa ke, langsung tarak. Kan, awak tu bos di pejabat, kok seminggu sekali, kok tidak tiap-tiap hari pun, seminggu sekali panggil ustaz mana 12 sampai 12.45 ke, atau 12.30 sampai 1 suku ke, buat tazkirah kuliah Zuhur. Masalah. Ada jabatan buat, bukan tak ada, alhamdulillah. Cuma PKP lah dia kurang sikit lah. Nak sebutnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebut Samud. Apa yang kita nak ambil daripada Samud? Tuan-tuan baca Al-A'raf, cerita sama. Kaum Nabi Saleh. Tak ada pun Allah kata kaum lain. Samud ya, Saleh. Samud hancur. Ya. Semua tahu cerita. Berubah muka bila mereka membunuh unta mukjizat. Qala hadhihi naqatul laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Kata Nabi Saleh,
ni dia unta betina, ni dia unta yang kamu minta. Mereka minta unta tu. Mukjizat Nabi Soleh, doa-doa keluar unta. Ni dia unta. Jangan kacau dia. Sari dia minum, sari kamu minum. Fa'aqaruha, mereka bunuh unta itu. Fa'asbahu nadimin, lalu mereka menyesal. Fa'akhadhahumul azab, Allah hancurkan mereka dengan azab. Nabi Soleh kata, aku tak tahu apa, tunggu 3 hari. Ujung lagi saya nak sebut apa yang boleh kita ambil daripada Samud. Kehancuran dia serupa. Maka hari pertama wajah mereka bertukar menjadi merah. Merah muka. Puak-puak Samud merah. Hari kedua putih pucat besi. Hari ketiga hitam. Hari keempat sayhatan wahidah fakanu kahashimil muhtazir. Lalu kami hantar kepada mereka sayhatan wahidah. Sayhah, tempitkan suara. Wahidah, wahid, satu. Sekali tempit. Setengah tafsir kata suara Allah. Setengah tafsir kata suara malaikat bertempik. Setengah tafsir kata kilat yang cukup kuat menembak mereka. Sayhatan wahidah, satu suara letusan daripada langit yang menghantam Samud. Setelah merah, putih dan hitam wajah mereka 3 hari. Hari keempat hancur. Allah tembak mereka dengan suara itu. Terkeluar, tercampak mereka punya gegendang telinga, tercampak habis. Hancur mereka. Hancur macam mana? Allah sebut dalam surah Al-Qamar ayat berapa? 20 lebih. Yang surah Al-Qamar Allah kata kahashimil muhtazir. Mereka menjadi seperti rumput-rumput halus yang dikutip oleh penjaga binatang ternak. Penjaga binatang, katalah lembu tu nak makan rumput. Kan rumput tu dia ambil, dia grind bagi halus. Begitulah Samud. Hancur macam tu. Kata Allah. Semua tahu cerita tu. Hancurnya begitu. Entah nak pergi mana tengok. Pergi Madain Saleh, utara Madinah. Apa yang boleh belajar pada Samud? Kesombongan mereka, walaupun mereka mencapai teknologi ketamadunan canggih. Tuan buka dalam surah Asy-Syu'ara ayat 100 lebih. Nanti tuan-tuan jumpa ayat wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Dan mereka puak Samud telah mengukir. Wa tanhitun, tanhit makna ukir. Ukir, carving, ukir. Apa yang mereka carving? Apa yang mereka ukir? Jibal, gunung ganang. Mereka buat apa? Buyut, jamak daripada baitun. Baitun rumah, buyut rumah-rumah. Gunung batu mereka tebuk untuk jadikan rumah. Canggih tak? Teknologi mereka. Kita tak boleh buat. Mereka ukir, mereka tebuk. Boleh dalam gua batu tu ada rumah, dalam gua batu ada hotel, dalam gua batu ada dining hall, dalam gua batu ada smoking room. Tu jangan tinggal. Bilik merokok. Mereka tebuk. Kita tak terfikir alat apa mereka pakai. Kita tak terfikir tinggi mana geng Samud ni badan mereka. Sebab gunung batu tinggi. Hebat. Apa kita nak ambil? Teknologi tidak boleh menjadikan kamu penentang kepada agama Allah. Teknologi, kalau kita nowadays, at present sekarang, kita tak boleh guna teknologi, misuse the technology. Kita salah guna teknologi. Kita guna WhatsApp, fitnah orang. Tak boleh. Kita guna Facebook, kita fitnah ulama. Kan?
Keluar gambar arwah Tok Guni Aziz dulu. Gambar arwah Tok Guni Aziz duduk atas wheelchair, pegang peho perempuan Mak Saleh. Akai ya? Akai ya? Facebook, kamu guna teknologi untuk kamu menghimpun dosa. Tak boleh. Hak terbaru 2 bulan lepas, gambar Tok Gua Jadi sedang mancing. Tuan pun tengok, saya yakin sedang mancing, tapi pancing tu depa adjust, pegang botol whisky timah. Apa ni? Kamu nak suruh kami percaya ke dengan fitnah kamu? Gambar bot laut, lepas tu pegang botol whisky timah. Waktu tengah hangat isu timah whisky. Lepas tu tulis bawah, Bang Haji relax Apa ni? Saya pernah sebut, saya kata kamu yang buat gambar fitnah ini, selagi Tok Gua Jadi masih hidup, kamu pergi menghadap dia, minta maaf dengan dia. Pergilah minta maaf. Saya yakin dia akan memaafkan. Sebab kita kenal hati budi dia. Kalau kamu tak pergi minta maaf, saya tak tahulah banyak mana pahala kamu nak bagi dekat dia pada hari kiamat. Ini teknologi yang disalahguna. Tak boleh kita buat macam tu. Kita kena ambil teknologi. Zaman Nabi ada tak teknologi? Ada pembinaan parit perang Ahzab. Itu teknologi. Itu teknologi tahun 5 Hijrah, gali parit. Itu teknologi. Nabi terima. Maka Islam menerima teknologi. Tapi jangan salah guna. Samud hebat. Sampai boleh carving the stone. Sampai boleh carving bukit-bukit batu. Kira ya. Nak tebuk tuan fikir kan senang. Alat dia guna. Lama masa mereka ambil. Tubuh mereka tinggi mana. Tapi bila mereka lawan Nabi Saleh, hancur sayhatan wahidah. Allah hantar satu tempikan suara daripada langit. Maka dengan Samud kita ambil pengajaran apa dia? Jangan salah guna teknologi. Mereka hebat dengan teknologi. Kita pun hebat. Kita sudah mula masuk 5G. Kita dah mula tinggalkan 4G. Walaupun masih boleh pakai lagi 4G. Tapi kita dalam stage untuk masuk 5G. Lagi laju. Tak payah saya cerita lah berapa gig speed dia. Itu kita belajar dulu dalam engineering. 5G berapa, 4G, 3G lagi. Out. Entah pakai 3G 10 minit tak keluar lagi. Malaysia kini apa tak keluar. Duk lagu tu 3G. Balik rokok boleh keluar. Lah kita menuju 5G. The fastest one. Lagi cepat. Tengah masuk. Sebab itu orang tak main dah 4G. Banyak dah 5G sekarang. Unify pakai 5G. Jarang pakai 4G dah. Speed dia lagi laju. Lagi cepat kita mendapat maklumat. So guna untuk kebaikan. Guna Instagram, sebarkan kebaikan. Guna Facebook, sebarkan jadual kuliah ke nasihat-nasihat. Guna WhatsApp group untuk saling menasihati. Geng sekolah punya WhatsApp kedah tua-tua dah, hantar sehari satu hadis. Mudah-mudahan ada keberkatan di situ. Wallahu ta'ala a'lam. 2 ayat saya baca tadi sampai 4. Itulah ayat yang ke-20. Sedangkan Allah dari belakang mereka melingkungi mereka. Dan sebenarnya Allah mengazab mereka dengan kekuasaannya. So habis 4 ayat. InsyaAllah bulan depan. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhim mahfuz. Saya cuba habiskan 2 ayat tu. Kalau habis bulan depan, habis sekejap dalam 20 minit, saya boleh habiskan. Kalau dapat, maka kita berpindah kepada surah At-Tariq, insya-Allah. Was-sama'i wat-tariq. Nanti kita lihat apa itu At-Tariq. Allah, yang ni ada kaitan dengan sains. Nanti kita tengok nanti bila sampai bulan depan. Saya cuba bahaskan dulu 2 ayat yang penghabis, ayat 21 dan ayat 22, dan kalau ada masa kita sambung dengan surah At-Tariq, insya-Allah taala. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam
ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.